senarai hitam jika berkomplot bekalan gula. STR fasa ketiga dibayar sebelum Aidiladha. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam Berita Parlimen. Amaran buat pengilang, pemborong mahupun peruncit, mereka berdepan tindakan saman dan disenarai hitam sekiranya melakukan komplot berkaitan bekalan gula rakyat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub memberi jaminan itu dan menjelaskan pengeluar gula mesti mengeluarkan 42,000 tan metrik gula rakyat sebulan. Bila kita memberikan mereka lisens ini, kita telah mengadakan libat urus bukan sekali, 4 kali. Dan jaminan daripada dua syarikat ini, MSN dan juga CSR, ialah mereka mesti di samping lesen itu dikeluarkan, mereka mesti pada setiap bulan mengeluarkan minimum 42,000 metrik tan. Itu sebagai syarat. Dan sekiranya berlaku pelanggaran, ramai yang ahli yang berhormatkan tadi, akan berlaku penyorokan, akan berlaku pakat-pakat, ya, ini akan melibatkan competition, pencatutan. Ada syarikat-syarikat atau kedai-kedai hypermarket, supermarket, kedai runcit pendalaman yang menjadi mangsa. Mereka memberikan syarat nak beli gula yang murah itu 2 paket, mesti beli 1 paket juga. Harga gula yang mahal itu, maka kita ada banyak akta yang boleh kita mengheret mereka ke muka pengadilan. Sama ada pengilang, sama ada pemborong, sama ada peroncit, sekiranya mereka bermain-main ataupun berkomplot tentang harga gula rakyat ini, you will face the music. Mereka akan didakwa, mereka akan disaman ataupun dibawa ke mahkamah, dan sama ada kelang, sama ada pemborong, sama ada kedai runcit, mereka serta-merta akan disenarai hitamkan. Jelas beliau, lesen pengeluaran gula premium diberi kepada pengilang dengan tujuan keperluan industri sama ada untuk pasaran dalam negara mahupun global. Kerana kita mesti mengambil pendekatan business, friendly business. Ya. Kita mengambil pendekatan meraihkan dan menjadi pemudah cara kepada golongan industri. Rantaian bekalan itu mesti dipastikan sempurna dan akhirnya rakyat yang akan mendapat manfaat. Sebab itu dalam jawatan kuasa task force yang kerajaan bincang dalam kabinet, kita masukkan MITI. Kenapa? Sebab sekiranya gula premium ini benar-benar berkualiti, dia jernih, maka dia mungkin ada pasaran yang lebih baik daripada antarabangsa. Jadi syarikat ada pilihan. Membahaskan isu bekalan gula, antara saranan pembahas melaksanakan ops manis dilanjutkan sebagai kaedah pemantauan bekalan gula di pasaran. Lebih-lebih lagi, terdapat 2 jenis gula di pasaran ketika ini sekaligus mengelakkan konspirasi pembekal dan peniaga memanipulasi bekalan gula di pasaran. Apakah ia akan wujud satu komplot di antara kilang, pemborong dan peruncit dalam rangkaian supaya mewujudkan satu situasi di mana gula yang dikawal harga dia, gula biasa, gula rakyat, sentiasa seolah-olah tak cukup stok. Saya mohon supaya KPDN memaklumkan cara pemantauan, mekanisme pemantauan. Mungkin tak boleh guna cara yang sebelum ni sebab sekarang ni ada persaingan antara 2 jenis gula. Kalau dulu satu aja, kita cek ada tak bekalan, ada tak dia naikkan harga. Ianya sesuatu yang straightforward, secara langsung. Sekarang ni sudah ada persaingan. Kita bimbang kerana rungutan rakyat bahawa bila kilang ada harga mahal dan ada harga murah, sebagai seorang peniaga, semestinya mereka akan cenderung untuk menjual barang yang lebih mahal. Kerana itu menguntungkan. Adakah pengeluaran gula bertapis premium
yang tidak dikawal hari ini adalah satu langkah permulaan pihak kerajaan untuk menghentikan kawalan harga gula dalam negara kita. Tidak ada pilihan sebenarnya. Kalau gula, stok gula tidak ada, stok gula kehabisan, maka rakyat tidak ada punya pilihan, melainkan terpaksa membeli gula dengan harga yang premium, gula kayangan. Kalau betul kerajaan memastikan bekalan gula ini cukup dengan kadar 46,000 metrik tan sebulan, kenapa perlu diwujudkan alternatif pilihan bagi gula jernih ini yang bukan merupakan pilihan pun kepada rakyat, ya? Dan apakah kerajaan bercadang untuk mengemukakan ataupun memberikan laluan juga kepada pengeluar-pengeluar gula ini, sebagaimana kerajaan memberikan subsidi yang sama kepada pengeluar-pengeluar ataupun pembekal ayam, telur. Adakah ini satu taktik ataupun strategi yang dilakukan oleh syarikat-syarikat pengeluar gula dengan menghadkan pengeluaran, menyebabkan bekalan gula jadi berkurangan? Saya heran mengapa kerajaan begitu berani tidak mengawal harga gula dan di bawah kuasa pasaran semata-mata. Kalau berlaku sesuatu perkara, contohnya ada konspirasi antara syarikat-syarikat gula dengan menghadkan pengeluaran gula. Dengan adanya sistem dua harga ini, apa yang berlaku akan wujud black market. Ini akan berlaku dalam masa akan datang. Jadi soalan saya kepada menteri, pelaksanaan ini adakah satu pelaksanaan jangka panjang ataupun ini adalah satu pelaksanaan jangka pendek? Sebab saya lihat kalau kita ada dua jenis harga ni, dia akan menimbulkan masalah di masa depan di pasaran yang sebenarnya sudah pun mula ada wujud masalah sedemikian. Baiklah, Dewan Rakyat masih meneruskan sesi perbahasan laporan tahunan Suhakam 2020 dan antara isu yang mendapat tumpuan seperti hak penempatan masyarakat orang asli, peruntukan dan kanak-kanak tanpa sijil kelahiran. Saya nak sebut soal utama yang penting bagi masyarakat orang asli ialah tentulah isu yang berkaitan dengan isu tanah yang disebut oleh Bentong, yang disebut oleh beberapa kawasan parlimen sebelum ini. Isu tanah tiga saja, Datuk Ina Petua. Yang pertama iaitu tanah bagi penempatan mereka, kemudian tanah pertanian dan juga kawasan rayau. Ini tiga isu pertama yang sampai hari ini belum lagi dapat kita laksanakan sampai ke peringkat yang boleh memenuhi sebahagian daripada keperluan keluarga dan juga masyarakat orang asli. Saya juga ingin menyeru supaya Suhakam diberi lebih peruntukan untuk menjalankan aktiviti hak asasi manusia. Saya juga berharap Suhakam adakan libat urus dengan ahli parlimen dan juga agensi-agensi penguatkuasaan kerajaan. Malaysia adalah anggota dalam Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UN Human Rights Council dan keanggotaan kita akan berakhir pada tahun depan. Jadi adalah penting bagi kita untuk melantik orang yang berkaliber dalam Badan Hak Asasi Antarabangsa ini. Tanpa sijil kelahiran boleh ditolak akses kepada penjagaan kesihatan dan juga perkhidmatan sosial asas lain dan juga membuka peluang kepada mereka untuk dieksploitasi dan juga menghadapi kesihatan yang tidak baik. Mereka tidak dibenarkan daftar di sekolah kerajaan ataupun mengambil bahagian dalam peperiksaan. Jadi bagi kanak-kanak di Malaysia, kekurangan sijil kelahiran juga boleh memberi kesan kepada peluang mereka untuk memohon MyKad apabila mereka mencapai usia 12 tahun. Jadi di sini prosedur birokrasi kita tahu rumit dengan izin red tapes. Tetapi adalah nyata dan tanpa ragu kita tahu bahawa perkara ini berlaku kerana ia adalah untuk melindungi kedaulatan negara kita. Tetapi dengan jumlah kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di negara kita, pendidikan dan juga penjagaan kesihatan adalah hak asasi semua manusia dan harus kita beri tumpuan dan bantuan kepada anak-anak sebahaya.
Sumbangan tunai rahmah STR fasa ketiga akan dibayar sebelum sambutan Hari Raya Haji. Ia akan memberi manfaat kepada 8 juta penerima golongan B40 melibatkan peruntukan melebihi 2 bilion ringgit. Yang penting ini ialah tentang sumbangan tunai rahmah fasa 3 yang melebihi 2 bilion ringgit, bilangan penerima 8 juta. Itu akan disalurkan sebelum Hari Haji insya-Allah, dan juga belia RM200, belia 18 hingga 21 tahun akan disalurkan sebelum minggu ketiga. Perjanjian penyelesaian sempadan yang baru ditandatangani antara Malaysia dengan Indonesia tidak akan menjejaskan hak kedaulatan dan merugikan negara. Perjanjian dimeterai setelah rundingan takhir dilakukan dan turut diperakui Jabatan Maritim Kementerian Luar, Majlis Keselamatan Negara, Peguam Negara serta Jawatan Ukur dan Pemetaan. Perdana Menteri berkata persetujuan dilaksana berdasarkan kepentingan negara terhadap titik sempadan dan undang-undang antarabangsa, terutama melibatkan Konvensyen Undang-Undang Laut 1982, The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Tambahnya, isu tersebut telah berlarutan selama 18 tahun dan harus diselesaikan dengan teliti. Yang jadi masalahnya ialah sebahagian daripada kita yang menjerit-jerit di luar, dia tak baca treaty itu. Dia tak baca kenyataan bersama. Kenyataan bersama itu tidak termasuk, treaty ini tidak termasuk kawasan yang masih dirunding. Termasuk yang disebut di Sebatik, Sulawesi Selatan. Kerana dalam memuktamadkan, kita akan undang wakil Sabah, dan oleh kerana belum ada persetujuan, maka bab ini yang kecil ini belum lagi diselesaikan. Begitu juga tentang treaty ini tidak melibatkan kawasan had pelabuhan Tanjung Pelepas yang juga dibicarakan. Tidak termasuk sama sekali kepentingan Tanjung Pelepas. Kemudian, bahawa garis penyelesaian bagi segmen 8B, 8C ada dalam peta, kononnya memberikan impak negatif, juga tidak berasas kerana kawasan itu termasuk kawasan milik Malaysia. Belum menjawab persoalan dibangkitkan Ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, berikutan isu persempadanan yang dimeterai menerusi beberapa memorandum persefahaman MOU bersama Kerajaan Indonesia baru-baru ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menyangkal dakwaan Ahli Parlimen Kota Baru bahawa tiada rundingan bersama pihak berkepentingan sebelum perjanjian dimeterai dengan Kerajaan Indonesia. Johor, Tuanku Sultan telah dimaklum bahawa ini sempadan ini 3 batu nautical miles, 3 batu nautika daripada kawasan. Ini jauh, tidak termasuk perbatasan Johor. 1. Sabah tidak dimeterai dalam hal ini. Ketua Menteri Sabah dimaklum bahawa memuktamadkan Pulau Sebatik dan kawasan yang melibatkan Tawau dan Sabah itu ditangguh sehingga ada persetujuan baru kerana kita belum bersetuju. Saya ada cakap tadi, dengarlah. Soalan kedua, Pakar Maritime. Pakar Maritime mana? Saya dah sebut nama-nama. Kementerian Luar, Jabatan Maritim, MKN, Peguam Negara, Jabatan Ukur dan Pemetaan, Hidrografi Malaysia.
Menteri Luar dan Kementerian Luar yang menjalankan kebanyakan tugas itu. Tapi sebelum saya meterai, perjumpaan akhir saya masih berdepan dengan mereka. Jadi pakar-pakar ini mengesahkan ada pakar baru yang Kota Baru nak sebut, carilah. Sehingga Mei 2023, sebanyak 158 bilion ringgit atau 41% daripada keseluruhan peruntukan belanjawan 2023 telah dibelanjakan. 3 bilion ringgit daripadanya melibatkan pembayaran fasa pertama dan kedua sumbangan tunai rahmah yang memanfaatkan 8.7 juta penerima. Manakala 2.6 bilion ringgit bagi bayaran bantuan khas keuangan penjawat awam dan pesara dan lebih 3 bilion perbelanjaan subsidi bil elektrik. 3 bilion ringgit bayaran fasa pertama dan kedua sumbangan tunai rahmah yang memanfaatkan 8 juta orang penerima. Dan begitu juga bantuan khas keuangan untuk pesara, lebih 1 juta pesara, 1.3 juta penjawat awam. 3 bilion untuk subsidi elektrik, 11 bilion subsidi produk petroleum, 800 juta bantuan awal persekolahan. Pengecualian stem, duty stem 100% diberi bagi pembelian rumah berharga tidak lebih RM500,000. Perdana Menteri menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Parit Sulong, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Belanjawan 2023 memperuntukkan RM388.1 bilion dengan RM289.1 bilion untuk belanja mengurus, manakala RM99 bilion lagi bagi belanja pembangunan. Kelonggaran diberi kepada pejabat daerah untuk melaksana tender rundingan terbatas bagi pelaksanaan projek infra berkeperluan mendesak. Perdana Menteri berkata ini bagi mengelakkan kelewatan pelaksanaan sesetengah projek berikutan tiada rundingan terus dibuat. Bagi kawasan di Sabah dan Sarawak, projek bernilai RM50 juta diserahkan kepada Jabatan Kejaraya dan Jabatan Teknik Negeri. Untuk menyelesaikan masalah yang dibangkitkan oleh Parit Sulong, kita telah memulakan rundingan dengan secara terbatas, memberi ruang kepada pegawai daerah umpamanya di peringkat tertentu dan kementerian-kementerian. Umpamanya dalam sekolah daif, klinik daif. Ya. Kalau projek itu sehingga 1 juta ditingkatkan 500 sehingga 1 juta, maka diberikan kelonggaran kepada pejabat daerah untuk membuat tender terbatas. Saya menolak keras soal rundingan terus ini kerana tidak ada pemantauan. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Parit Sulong berhubung kebimbangan mengenai kelewatan pelaksanaan projek infra tanpa rundingan terus. Model senario dipacu pelepasan EDS mampu menjana pendapatan sehingga RM12.1 bilion menjelang 2030. Unjuran dibuat berikutan kelebihan negara yang mempunyai sumber tenaga boleh baharu selain kedudukan Malaysia yang strategik bagi pasaran hidrogen antarabangsa. Bagi merealisasikan hasrat berkenaan, kerajaan telah menambah peruntukan bagi kerja penyelidikan melibatkan saintis kerajaan dengan pihak swasta. Peningkatan usaha pendidikan dan pembangunan dengan peruntukan tambahan yang telah dipohon dan saya setuju, iaitu dan meningkatkan kerjasama saintis yang ada dalam kerajaan dengan saintis di institusi pendidikan tempatan terutama di universiti-universiti, kerana ramai juga yang punyai kemahiran itu dan patut dimanfaatkan sebagai satu pasukan. Begitu juga tentang Hydrogen Econ Nano Malaysia, iaitu kerjasama di antara semua pihak termasuk swasta. Ini industri yang agak baru dan mencabar dan memang saya akui ada keperluan untuk diberikan sedikit ruang dan peruntukan tambahan untuk memperkukuh usaha mereka menyelidik dan memberi hasil yang boleh dimanfaatkan oleh negara kita.
beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Gopeng Tan Kah Heng. Tindakan memutar belit fakta berkaitan isu kalimah Allah sehingga mengelirukan rakyat perlu dihentikan. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri ketika memperjelas dakwaan beliau mengelirukan Dewan Rakyat dengan mengeluarkan kenyataan berbeza dalam isu berkenaan. Tegas beliau, keputusan kerajaan menarik balik rayuan dalam isu kalimah Allah di mahkamah sudah dirujuk pada Yang di-Pertuan Agong menerusi panggilan telefon sambil disaksikan semua jemaah menteri pada 7 Februari lalu. Saya menghadap kepada Duli Sultan Selangor atas titah tuanku. Itu bukan soal keputusan lama. Tanjung Karang faham dan Sultan Selangor itu sultan kamu di negeri Selangor. Baca apa yang Sultan Selangor sebut, iaitu dalam soal perakuan kabinet tentang tidak membolehkan Allah digunakan di semenanjung tanah Melayu diperkenan. Kemudian kelonggaran untuk Sabah Sarawak saya jelaskan, dan kemudian oleh kerana ada pindaan, tuanku memberi pandangan sebaiknya pindaan yang nak dicadangkan itu atau memperkemas peraturan itu sebaiknya dibawa dulu kepada Majlis Kemajuan Islam supaya tuanku sendiri akan persembah kepada Majlis Raja-Raja. Beliau menjawab celahan Ahli Parlimen Tanjung Karang Dr. Zulkafli Hanafi yang membangkitkan Peraturan 36/12. Bertemu kembali. 2062 Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan NOSS dibangunkan untuk 21 seksyen ekonomi yang terlibat dalam pembangunan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET setakat Mei lalu. NOSS merupakan dokumen yang menggariskan keperluan potensi pekerja mahir membabitkan bidang, tahap pekerjaan serta laluan latihan dan pensijilan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sa'mud menjelaskan dokumen dibangunkan hasil perbincangan bersama pakar industri bagi memastikan ia sejajar dengan permintaan industri dan perkembangan teknologi terkini. Bagi pihak Kementerian Sumber Manusia, kita menyediakan tenaga mahir yang mencukupi. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, sasaran kita ialah untuk melaksanakan pelbagai program pendidikan, latihan agar kita dapat mencapai 35% tenaga mahir negara ini menjelang 2030. Dan ini sebenarnya kita menyediakan supaya bila ada pelaburan baru nanti tenaga mahir kita mencukupi. Jadi untuk dasar memang kita hadkan untuk dasar setakat ini kita akan hadkan pekerja asing ini kepada 15% sahaja daripada keseluruhan pekerja di Malaysia ini. Mustafa berkata demikian menjawab soalan Ahli Parlimen Sempurna Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Abdal. Kementerian Dalam Negeri memandang serius berkaitan isu pendatang asing tanpa izin parti dan keberadaan mereka di negara ini. Tegas Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah, operasi serta tindakan secara berterusan telah dilaksana bagi mengelakkan berlakunya peningkatan jumlah parti dalam negara. Penguasaan secara bersepadu juga dilaksana dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan PBT dan pihak berkuasa negeri bagi mengenal pasti lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan parti di seluruh negara, termasuk kawasan perumahan yang dibina di atas tanah kerajaan, dan seterusnya mengekang daripada keberadaan parti untuk mendiami tanah kerajaan secara tidak sah. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Jeli Zahari Kecik. Tambahnya, sepanjang tahun lalu sebanyak 8,033 operasi dan 115,134 pemeriksaan telah dijalankan oleh JIM ke atas parti serta majikan seluruh negara. Malaysia Tech Weeks menjadi antara inisiatif terkini Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bagi menggalakkan pelibatan golongan belia dalam bidang sains, teknologi dan juga inovasi. Ia selari dengan usaha merakyatkan sains dan mengisankan teknologi.
Timbalan Menterinya Dato' Otak Kurut berkata program berkenaan dilihat sebagai langkah siap siaga golongan belia dalam memainkan peranan sebagai pelengkap kepada agenda sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM negara. Pada tahun 2022, Malaysia Tech Olympics telah berjaya mencatatkan penyertaan seramai 1.03 juta orang. Tambahan itu juga sebanyak 34.9 juta jangkauan digital di pelbagai rangkaian media sosial telah berjaya diperolehi. Bagi tahun 2023, program ini dirancang pelaksanaan mulai Julai dengan pelbagai penambahbaikan program menggunakan pengaplikasian teknologi terkini. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Kinabatangan Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin di Parlimen. Kajian bagi memperkenal pendekatan baharu dalam mengawal pencemaran sungai sedang dijalankan oleh Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Timbalan Menterinya Datuk Huang Tiong Si menjelaskan antara pendekatan dilakukan ialah melalui kaedah Total Maximum Daily Load TMDL iaitu penentuan beban pencemaran yang dibenarkan untuk dilepaskan oleh setiap punca pencemaran air berdasarkan kepada daya tampung sesebuah sungai. JAS akan terus menjalankan kerja-kerja pengawasan kualiti air secara berterusan melalui program pengawasan kualiti alam sekitar, Environmental Quality Monitoring Program. Sebanyak 30 stesen pengawalan automatik dan 1,353 stesen pengawalan manual bagi pemantauan kualiti air sungai di seluruh negara. Kementerian juga akan meningkatkan penggunaan data dan maklumat pengawasan kualiti air sungai untuk merancang dan menyusun strategi penguatkuasaan dalam memastikan isu pencemaran sungai dapat ditangani dengan berkesan dengan keseimbangan sistem ekologi dapat dikekalkan. Beliau menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh Pekan Datuk Seri Sheikh Mohamed Fuzi Sheikh Ali. Baik, berita Parlimen 13 Jun 2023 berakhir di sini. Saya Miza Isni Muhammad, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.